Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Faizal bin Abdul Manaf dari Akademi Kecergasan Pertahanan. Terima kasih Pusat Islam atas peluang yang diberikan untuk saya menyampaikan ceramah pendek yang bertajuk Stay Fit During Ramadan. Jadi topik ini ringan dan tak panjang. Jadi apa-apa lepas ni boleh komen di bawah. Jadi saya akan assist kemudian untuk menjawab soalan-soalan jika ada. Okey, tajuk yang diberikan kepada saya, topik untuk saya kupas ialah Stay Fit During Ramadan. So maksud dia kekal cergas di bulan Ramadan. Jadi kita tengok definisi bagi setiap perkataan kekal cergas di bulan Ramadan. Jadi seperti yang kita tahu, bulan Ramadan ni jadual hidup kita, jadual harian kita memang rutin dia berubah. Banyaklah yang berubah kan. Kita bangun lebih awal daripada biasa. Siang kita tak boleh makan dan minum. Malam ada solat yang panjang. Waktu makan terutamanya berubah. Kita makan awal pagi ketika mungkin ramai daripada kita yang kurang berselera. Kita kena makan waktu tersebut. Lepas tu selepas waktu berbuka, kita boleh makan dan minum. Yang tu pun kena kontrol sebab kita ada ibadah lain yang kita nak buat. Jadi siang kita pun kita cuba penuhi tugasan hakiki dan juga kita nak manfaatkan bulan Ramadan ni dengan berbagai-bagai ibadat atau aktiviti yang boleh tambah pahala kita. So itu adalah secara umum saya sentuh tentang bulan Ramadan. Jadi kekal cergas di bulan Ramadan. Baik, sekarang ni cergas. Cergas ialah kebolehan mengekalkan cergas ialah kebolehan melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu aktiviti dengan efisien. So kita buat kerja tu tapi badan kita menggunakan effort ataupun tenaga yang seminimum mungkin, yang paling efisien. Kita tak struggle, maknanya kita fit ataupun cergas. Baik, di bulan Ramadan ni kita nak lebih produktif dengan menggunakan tenaga, kalau siang hari tenaga yang terhad, kalau malam kita kena menggunakan tenaga secara efisien. Kalau tenaga masuk lebih-lebihkan, mengantuk, tidur awal, aktiviti lain terbantu pun masalah juga. Jadi kita kena menggunakan tenaga dengan efisien pada waktu malam. Baik, untuk cergas ni saya bahagikan kepada dua. Yang pertama ialah cergas untuk beraktiviti fizikal atau bersenam. Yang kedua ialah cergas untuk kita memanfaatkan bulan Ramadan. So kalau kita boleh bangun seperti mana awal yang kita nak dan buat amal ibadat tertentu, kita boleh buat, maknanya kita fit. Kita pun nak groom badan kita, nak adjust badan kita biar fit untuk buat benda tu. Siang kita boleh buat itu, buat ini, bukannya kita mengantuk, lapar dan sebagainya. So kita nak fit supaya kita boleh maksimumkan ataupun optimalkan masa dengan aktiviti yang bermanfaat sepanjang bulan Ramadan, sepanjang hari, sepanjang bulan Ramadan tersebut. Jadi dua tadi ya. Yang pertama kekal cergas, dan kedua kekal boleh fit dengan rutin dalam bulan Ramadan. Baik, yang pertama tadi fit untuk bersenam, cergas untuk bersenam dan cergas untuk bulan Ramadan. Jadi saya kupas yang pertama, kekal cergas untuk bersenam. Yang ini kita kena rancang dan berstrategi. So kita dah tahu kita nak, satu lagi saya lupa. Definisi kekal cergas bulan Ramadan kita dah discuss. Ramadan apa, cergas apa, kekal kita belum discuss. Okey, kekal ni of course lah kita nak maintain. Jadi kekal cergas di bulan Ramadan ni kita nak kekalkan, kita bukan nak tambah. Jadi kalau orang yang bersenam, kalau orang yang dah selalu bersenam, dia nak kekalkan cergas dia, itu okey, tidak menjadi masalah. Yang saya khawatir ialah bulan Ramadan baru nak mula exercise, baru nak mula bersenam, yang itu kita tak galakkan. Jadi saya percaya ramai sini yang memang ada aktiviti bersenam dan sebagainya. Jadi nak kekalkan tu tidak ada masalah. Nak kekalkan tu sebab biasanya
orang yang bersenam ni dia tahu badan dia macam mana, dia faham badan dia sebab dia bersenam secara konsisten. Dia tahu ada hari yang hari ni rasa ringan lah badan, best lah jogging hari ni, best lah hiking hari ni, pagi ni rasa fresh. Dia tahu badan dia. Tiba ada hari yang dia down, tak larat lah, lenguh lah sini, dah lari dah try tapi tak boleh pergi ni, lain hari ni penat semacam. Dia dah tahu badan dia. Jadi bila masuk bulan Ramadan, dia nak bersenam, dia tahu kondisi badan dia. Dia tahu kondisi, ni tak best hari ni, kurangkan sikit lah, slow sikit lah, hari ni rasa fresh, okey lah sikit boleh. So dia faham benda tu. Jadi untuk orang yang selalu bersenam, dia nak kekalkan kecergasan di bulan Ramadan, keyword yang boleh digunakan ialah listen to your body. So kenali badan anda macam mana. Yang ni kalau dah biasa jogging pagi, jadi bulan puasa kalau nak try juga jogging pagi, kena tengok juga macam mana. Kalau jogging pagi, tengah hari nanti dia rasa macam mana, petang macam mana. So benda dia boleh try sebelum Ramadan lagi, dah boleh try, dia dah tahu benda ni macam mana. Jadi kena plan and strategize. Bila waktu bersenam yang sesuai untuk orang selalu bersenam, bila masuk bulan puasa, nak bersenam pagi ke, tengah hari ke, petang ke, lewat petang dekat-dekat waktu berbuka ke, selepas ada orang tadi nak tu boleh Ramadan pun dia jogging pagi, tengah hari dia fresh, sampai ke petang dia fresh. Sebab tu saya cakap tadi, individual preference. Ada yang suka bersenam malam, ada yang pergi bersenam selepas buka puasa. Buka puasa tu dia ambil air manis yang ringan-ringan sikit semua, solat jap terus bersenam. Ada juga macam tu. Okey, kalau nak bersenam bulan Ramadan tu lagi, saya cadangkan rancang senaman anda dalam sehari, dalam seminggu dan juga sepanjang bulan puasa. Kalau hari-hari tu kita decide lah nak exercise bila, pagi ke petang ke malam. Maksud aktiviti senaman itu sendiri pun okey, hari ni jogging, lusa katakan masuk gym malam. So benda tu dah ada target berapa kali seminggu, okey 3 kali seminggu nak bersenam. So sebulan tu kalau boleh kalender tu dah ada kita apa aktiviti yang kita nak buat. So bila kita dah ada jadual waktu kita nak bersenam tu, aktiviti lain pun yang tentang ibadat semua kita boleh slot in, dah boleh rancang. Yang tu pun boleh rancang sekali dalam jadual kalender bulan Ramadan kita. Jenis senaman pun macam saya cakap tadi, nak jogging, lepas tu nak masuk gym, lepas tu nak kayuh basikal, lepas tu main badminton, lepas tu futsal. So yang tu pun boleh rancang juga sepanjang Ramadan, aktiviti mingguan ke, sepanjang bulan ke, tak ada masalah. Lebih baik at least kita ada plan, kita tahu kita kat mana. Okey, kalau bersenam, perbandingan antara bersenam siang hari dengan malam. Jadi siang hari ni kita tahu satu, kita terhad tenaga, kita tak boleh makan, dan juga terhad benda cecair. So air pun kita tak boleh ambil. Jadi di sini kita tahu kita limit benda tu. Sebaiknya, sebolehnya kurangkan dari banyak segi lah. Kurangkan masa bersenam ke, kurangkan kalau angkat besi, kurangkan beban, kalau jogging boleh kurangkan masa atau jarak. So kita kurangkan berbanding dengan hari biasa yang kita buat. Hari yang tak puasa ni kita penat macam mana pun, kita boleh recover, boleh ambil makanan, boleh ambil air dan sebagainya. Tapi bulan puasa ni kita kenal diri kita macam mana, untuk macam saya cakap tadi,
orang yang bersenam, dia tahu dia kat mana. So yang ni kalau boleh kurangkan. Kalau kurangkan, okey, rasa boleh handle, nak tingkatkan pun tak ada masalah selepas itu. Tapi biasanya kebiasaannya orang bersenam semasa bulan puasa, dia kurangkan daripada aktiviti biasa dia. Intensity pun daripada, contoh dia biasa lari pagi 5 km, bulan puasa okey, dia kurangkanlah kepada 2 km atau 3 km. Ada juga yang nak kekalkan 5 km, tapi dia slow sikit daripada biasa. So itu up to them, ikut individual preference, tidak ada masalah. Tapi biasanya secara umumnya aktiviti bersenam ni dikurangkan dan dilebihkan waktu rehat. Contoh nak angkat besi kat gym, so angkat 5 kali, biasanya rehat seminit, angkat lagi 5 kali. Ni kalau puasa dah angkat 5 kali, rehat lama sikit lah, 3 minit ke, lepas tu angkat lagi. So biasanya itu yang diamalkan. Baik, seterusnya kalau bersenam pada waktu malam, yang ni biasanya tidak ada masalah dari segi tenaga. Cumanya kalau berbuka atau moreh tu, tenaga masuk, tak sempat convert kepada tenaga, yang tu dah bersenam, yang tu pun susah juga. Sebab kita kalau makan perut tak habis hadam lagi, nak bersenam yang tu pun kurang selesa. Jadi kena plan makan banyak mana. So ada orang yang buka puasa dia makan sikit, lepas tu lepas tarawih dia makan sikit lagi sebab dia nak enjoy futsal main malam, futsal ke badminton. Lepas tu boleh makan banyak pun ada yang nak sekalikan dengan sahur dan sebagainya. Itu individual preference juga, tapi dia boleh exercise lebih sebab dia ada sumber tenaga yang untuk sebelum, semasa, yang selepas nak recover pun dia boleh ambil lebih. So tidak ada masalah. Dan malam biasanya kurang sikit lah kan, faktor bahang panas matahari semua, jadi boleh bersenam lama sikit. Mungkin rutin tu sama dengan sebelum puasa. Let's say sebelum puasa dia memang selalu main futsal 2 hari seminggu, dia main futsal 2 hari atau 2 kali ke 3 kali seminggu. Dia boleh main, sekali main tu sejam. Dia boleh buat macam tu juga pada bulan puasa juga, sebab tidak ada kekangan dari segi tenaga. So boleh juga buat full force sama dengan yang sebelum puasa. Jadi kalau ikut apa yang saya tahu, kalau elite atlet, contoh pada tahun 2019 pasukan rugby Malaysia ada nak pergi bertanding semasa bulan Syawal. Jadi bulan Ramadan tu mereka terpaksa buat latihan yang berat, latihan macam biasa. Jadi mereka mula latihan tak silap saya pukul 2 pagi kot, 2 ke 3 pagi. Jadi training tu very hard. Lepas tu dia boleh makan, sahur terus, bersahur, lepas tu rehat. Siang ada training yang ringan-ringan, malam training berat. So itu yang dibuat sebab sumber tenaga tu ada untuk kembalikan badan ke tahap kecergasan biasa. So dah training all out, jadi dapat makan, recover, dapatkan protein, badan recover balik, dah fresh balik. So itu yang dilakukan. Ada juga atlet yang training siang. Jadi yang siang ni dia kena kontrol sikit lah sebab tidak ada sumber makanan atau minuman yang boleh membantu untuk proses pemulihan. Itu kita bercakap tentang atlet yang serius. Jadi kalau untuk umum orang yang bersenam, orang yang konsisten bersenam, orang yang konsisten bersenam sebelum bulan puasa dan diteruskan bulan puasa. Jadi tadi kalau nak tambah ke tahap kecergasan semasa bulan puasa, tidak digalakkan, cuma kena ada extra work, kena study, kalau boleh kena ada guide yang betul. Baik, so kita dah habis cover tempat kecergasan untuk bersenam semasa bulan puasa. Sekarang ni ialah stay fit untuk rutin bulan Ramadan, kekal cergas untuk aktiviti bulan Ramadan. So macam kita discuss tadi, bulan Ramadan ni jadual dia dah berbeza, kena bangun lebih awal, waktu makan pun terhad, siang tenaga terhad. Jadi kita nak maksimumkan atau optimalkan waktu kita, manfaat kita untuk mendapatkan manfaat bulan puasa. Jadi yang pertama, kita kena faham badan kita sangat bijak. Badan kita, kita boleh ajar badan kita dan badan kita boleh beradaptasi. Contoh saya bagikan, kalau kita dah biasa bangun pukul 5 pagi, kita set alarm pukul 5 pagi.
Pukul 5 pagi je bunyi alarm, kita bangun. Kita bangun, bunyi alarm, kita bangun. Kita buat selama 2 minggu. Lepas tu hari ke-15, katakan kita lupa set alarm. Kita automatik pukul 5 tersedar bangun. Sebab apa? Sebab dah 2 minggu badan kita diajar pukul 5 bangun. Lama-lama otak kita, biological clock tu dah set macam tu juga. So kita tahu badan kita boleh diajar. Sama juga macam makan. Kalau kita dah biasa makan pukul 12, makan. Pukul 12 makan, pukul 12 makan hari-hari. Tiba-tiba hari tu sibuk sikit, stuck dalam traffic jam, ada meeting sebagainya, pukul 12 kita tak makan lagi. Lepas tu pukul 12 lebih tu perut kita pun dah bunyi krok. Kenapa? Sebab badan kita dah keluarkan enzim untuk menghadam makanan. Sebab hari-hari kita makan pukul 12, badan kita tahu waktu ini makanan akan masuk, so kita akan cerna, so dia keluar awal. Dia tahu kita tak makan lagi, jadi kita boleh ajar. Jadi di sini untuk conditionkan, biasakan badan kita, bagi badan kita fit in bulan puasa tu, kita dah kena start sebelum bulan puasa lagi. Jadi sebelum bulan puasa kita boleh start bangun lebih awal daripada biasa, bangun time macam timing kita sahur dan sebagainya. Lepas tu kita pun dah start makan pun ikut timing sahur, berbuka, so dinner awal. Lepas tu kita dah kurangkan makan tengah hari, ataupun kita dah berlatih puasa Isnin Khamis. Benda tu akan membantu badan kita adapt dengan lebih cepat. Masuk satu Ramadan tu badan kita dah okey dah at least tak adalah start dengan zero kan. Dah okey dah biasa dah, sebelum ni dah start sebelum bulan puasa. Itu salah satu. Kalau ikut pengalaman saya yang setiap tahun ni, minggu pertama saya struggle sedikit, lepas tu dah 3 minggu tu dah okey dah. Walaupun sebab saya start slow sebelum bulan puasa, dan satu lagi, saya regular coffee drinker, so saya mendapat kafein pagi. Saya suka minum kopi, jadi waktu tu dalam pukul 8 saya minum kopi. Jadi bulan puasa tak boleh minum kopi dah. Jadi sebelum puasa tu saya dah start kurangkan dos kopi pukul 8 pagi slowly. Lepas tu ada hari yang saya skip kopi, supaya saya tak struggle. Sebab kalau tiba-tiba hari pertama tak dapat kopi, saya biasanya pagi tu lemau sedikit, ngantuk dan sebagainya, sebab tak biasa. Itu satu contoh lah. Secara umumnya badan kita beradaptasi ni, kita akan struggle dan kita selama kalau analogi yang saya selalu dengar sebelum ni, bulan puasa ni macam mendaki bukit 2 minggu pertama. Lepas 2 minggu tu kita rasa semua badan kita dah fully adapt dengan bulan puasa ni. Dia rasa macam turun bukit dah. So 2 minggu pertama naik susah sikit, lepas tu dah, lepas 2 minggu semua laju, tiba-tiba raya. So banyak benda yang berlaku, badan kita dah efisien, kita rasa senang, tak terbeban, kita je rasa masa tu cepat je berlalu. Okey, satu lagi, kalau tengok balik perut kita dah biasa makan yang normal. Bila bulan puasa sepanjang hari tu kita tak makan, jadi saiz perut kita pun mengecut. Jadi daripada buka puasa kita biasa makan portion besar, lama-lama portion tu, amount tu, makanan tu jadi makin kecil, dan kadang cepat kenyang. Selepas berbuka tu kalau kita makan slow and steady, kita makan pace biasa, tak gelojoh makan, dah kenyang dah. So itu pun adaptasi badan kita semasa bulan Ramadan. Okey, seterusnya ialah untuk fit sepanjang bulan Ramadan ni, ada 3 perkara yang kita kena tengok juga. Yang pertama pemakanan, yang kedua hidrasi ataupun air, yang ketiga macam mana kita kontrol tenaga tersebut. Jadi contohnya kalau makanan sihat tu, kalau kita makan semasa sahur, badan kita makan makanan bernutrisi, badan kita dapat nutrisi mencukupi, badan kita dapat berfungsi lebih efisien, tidak terbeban, so kita akan dapat tenaga lebih untuk kita buat kerja dengan baik. Hidrasi air, kalau kita ambil properly, sekarang ni musim panas, ya Allah, sebaik. Jadi kita di KL ni biasanya panas, lepas tu petang hujan, alhamdulillah. So itu yang berlaku setakat inilah, rutin kebanyakannya panas, lepas tu petang hujan, panas petang hujan. Saya ingat tahun lepas
di UPNM ni panas tengah hari, petang hujan, panas tengah hari, petang hujan. So rumput di padang, rumput UPNM ni masih hijau. Tahun lepas saya balik ke kampung beberapa hari sebelum Hari Raya Puasa, masuk kawasan Pantai Timur, padang sekolah apa semua yang lalu semua jadi kuning. Jadi balik tanya mak di Kelantan, bila last hujan? Oh, dah 3 minggu tak hujan. Oh, patutlah. So dia panas sama macam KL tapi tak hujan langsung. So yang tu kalau bab hidrasi atau air lagi kritikal, kena sentiasa minum air. Okey, bab makanan saya mungkin akan sentuh sedikit saja sebab saya rasa kawan saya Dr. Nakib akan ulas lebih tentang pemakanan ni. So hidrasi dan tenaga. So kita nak pastikan bagaimana badan kita sentiasa bertenaga sepanjang hari dan juga sepanjang bulan Ramadan. Okey, untuk pemakanan amalkan mindful eating. Kita makan macam mana nak cakap, makan dengan tertib. Kita tidak curang kepada makanan kita, kita fokus kepada makanan kita, kita makan. Bukannya kita makan sambil tengok TV, sambil sambil tengok phone. Sebab yang tu biasanya kalau kita makan macam tu, kita terlebih makan biasanya, sebab kita tahu dah habis dalam pinggan, tambah lagi. So itu kurang baik. Jadi kita makan mindful eating, nikmati setiap makanan yang disuap ke dalam mulut, kunyah perlahan-lahan, sebab biasanya bila kita kunyah properly, makanan tu hadam hancur elok, makanan masuk dalam badan kita dan senang proses penghadaman itu berlaku, tidak membebankan badan. Jadi kalau kita makan kunyah tak habis, telan apa semua, perut kita nak kena buat kerja ekstra untuk memastikan makanan tu hadam. Dan kalau kita makan terlalu banyak, kita curang dengan makanan kita tengok phone, makan terlalu banyak, lepas tu badan kita nak kena hadam makanan yang banyak sebut. So darah banyak pergi ke perut, tenaga banyak pergi ke perut sebab nak hadam tu, kita mulalah tenaga kita banyak pergi ke situ, rugi. Jadi kita pun senanglah mengantuk, terlalu kenyang dan mengantuk. Okey. Mindful eating satu lagi ialah tempoh masa yang diambil lebih kurang untuk signal sampai ke otak kita mengatakan kita dah kenyang, kita dah makan dah sampai di perut tu, dia ambil masa 20 minit. Jadi kalau kita makan relax, steady semua, sampailah 20 minit, maka situ elok-elok je 20 minit itu kita kenyang. Kita sediakan sepinggan nasi, sepinggan nasi, lauk, sayur semua, kita makan elok je, habis 20 minit tu dah habis, siap, kenyang, rasa pun kenyang. Jadi 20 minit masa yang diambil lebih kurang. Jadi kalau bayangkan kalau kita makan laju, kita tengok phone, kita makan tidak tertib, kita makan laju banyak, lepas tu habis 3 pinggan dalam masa 20 minit, habis 3 pinggan barulah signal sampai ke otak, cakap dah kenyang, dah terbabas 3 pinggan. Sebenarnya kita boleh je makan 1 pinggan, lepas tu kita rasa kenyang. Boleh, tapi sebab kita tidak makan secara tertib, makan dengan laju banyak sebagainya, 3 pinggan. So itu tidak elok, mungkin akan menjejaskan menjejaskan kualiti. Kalau sahur macam tu, menjejaskan kualiti kita semasa nak solat subuh dan solat ibadat-ibadat lain. Kalau boleh ambil makanan yang kita refer guideline atau panduan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Pinggan Sihat Malaysia #suku-suku separuh. Jadi suku-suku separuh, suku nasi, suku lauk dan separuh campuran sayur dan buah. Suku-suku separuh ni secara umumnya saya boleh cakap segenggam nasi, segenggam ni suku, segenggam nasi, segenggam lauk dan 2 genggam segenggam sayur, segenggam buah. Lebih kurang macam tu lah. Senang kita nak bajet makanan kita. Itu pun dah cukup. Berbuka yang tu, bersahur yang tu pun cukup. Okey, again yang ni saya tak sentuh lebih sebab Dr. Nakib akan explain lebih detail. Protein badan kita perlu juga, sumber protein daripada daging, ikan, ayam, soya, tauhu, telur. So protein ni perlu untuk maintenance badan kita, untuk baik pulih badan kita, supaya kalau ada apa, kita bersenam ke apa semua, ada sakit-sakit badan semua, protein ni diperlukan supaya tidak, kalau tak ada protein ni badan kita sakit lama, lepas tu kita tak fit lah, nak tunduk solat sakit dan sebagainya. So kita kurang fit. Jadi jaga pemakanan. Seterusnya hidrasi ataupun
bendali dalam badan, nak pastikan cukup. Elakkan dehidrasi. Kalau badan kita tak cukup air, katakan puasa pertama kita terlajak. Bangun sahur tak sempat sahur, jadi badan kita tak minum air. Lepas tu hari tu pula panas sangat, jadi badan kita keluarkan banyak air dan sebagainya. Bila buka puasa kita minum segelas air, 2 gelas air sebab haus 2 gelas. Lepas tu makan kita tak minum dah. Lepas tu lepas solat tarawih kita penat, kita pun tertidur awal. Jadi esoknya bangun lewat kita minum 2 gelas saja. Jadi hari pertama kita dah tak cukup air, malam tu kita tak ambil air secukupnya, ambil 2 gelas berbuka dengan 2 gelas sahur sahaja. Lepas tu kita mula hari kedua dengan masih tak cukup air. Dia kumulatif. Kalau tak cukup, esoknya pun dia tak ada, restart balik pada kosong, tak ada. Dia tak cukup, maknanya hari kedua tak cukup lah juga. Lepas tu tak cukup seterusnya. Jadi dia kumulatif. Kena jaga tahap hidrasi badan. Jadi di sini kena ambil air secara berkala. Kita galakkan secara umum air kosong 8 gelas sehari. Jadi berbuka segelas, selepas berbuka segelas, sebelum pergi tarawih segelas, selepas tarawih segelas, sebelum tidur segelas, bangun sahur segelas, lepas tu selepas sahur segelas. Lebih kurang macam itulah. Jadi secara konsisten, secara berkala. Itu air kosong. Kalau boleh dapatkan lain makanan juga yang ada sumber bendali atau cecair. Contohnya kita makan sup, ada cecair. Kita makan buah. Nasi pun dalam 10% atau 11% tu adalah air. Jadi nasi sahaja, nasi yang dimasak kita makan tu 10% adalah air. Ada sumber bendali lain. Jadi pastikan kita mendapat cecair yang secukupnya untuk badan kita. Macam mana kita nak pantau? Salah satunya ialah dengan cara cek warna dan isi padu air kencing kita. Jadi kalau sehari itu kita dah bangun lambat, terbabas, macam contoh yang saya discuss tadi, kita bangun lambat, lepas tu tak minum air, hari tu panas, jadi hari tu sepanjang hari kita tak kencing pun. Ataupun kalau kencing, air kencing yang sangat minum dan warna kuning yang pekat ke arah macam warna coklat dah, itu memang kita kekurangan air. Lepas malam tu minum air 2 gelas tu yang saya cerita tadi, minum air 2 gelas, tak kencing juga, maknanya badan kita memang tak cukup air. Sebab badan kita sentiasa keluarkan air. Kita tidur, kita bernafas, air keluar. Kita tidur tak pakai baju bawah kipas, air keluar melalui kulit. So kita bangun dengan tak cukup air. Selalunya air memang keluar daripada badan kita. Dan elakkan binge drinking, minum air sekaligus 4 gelas, satu botol besar tu 1.5 liter sekaligus minum. Yang tu sebab penyerapan badan kita rendah. So kita dapat air yang secukupnya. So contoh kita minum sikit-sikit segelasan, kita minum segelas, lepas tu air diserap, hilang. Habis kita minum berapa teguk, masuk, hilang. Masuk badan kita diserap, hilang. Tapi kalau kita minum sekaligus 1.5 liter tu, badan diserap ni je. Lepas tu otak pun detect ada banyak ni lebihan air. Jadi yang ni akan dikeluarkan. Jadi buah pinggang kita proses lah, lepas tu bawa keluar melalui urine. So kita kencing. Jadi kalau minum banyak, kencing banyak, apa yang tinggal dalam badan kita? Tak, dilalu sahaja. Jadi kita kena minum secara berstrategi, iaitu secara berkala. Kita minum sikit, air ini diserap, so hilang. So serap, hilang. So minum secara berkala. Dapatkan juga elektrolit daripada buah-buahan sitrus, daripada garam untuk badan kita berfungsi secara normal. Sebab bila kita berpeluh, sebab garam dan elektrolit ni keluar daripada badan kita, sebab tu peluh kita masin, jadi kita kena ganti balik. Dan musim sekarang ni, elakkan berada di bawah matahari, ataupun bahang, elakkan pada bahang. Sebab suhu atau haba ini dia boleh menyebabkan kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil fatigue ataupun lesu, dia menyebabkan central fatigue. Central fatigue ni otak penat. So macam membaca, kita baca lama-lama, kita penat, otak penat, lepas tu kita lapar. So itu central fatigue. Kita mandu lama, penat. Jadi salah satu contributor penyebab central fatigue ni ialah haba.
So kita berada di tengah panas, kita cepat penat, jadi penat otak, semua lesu. Jadi kita nak beribadat lebih pun dia akan jadi tidak fit lah, seperti yang discuss tadi. So sekali kita nak jaga fitness kita untuk beribadat ni, so kena kalau boleh minimumkan terdedah kepada matahari. Dan nak kekal cergas, nak kekal bertenaga sepanjang bulan Ramadan, terutama bila tengah hari. Biasanya tengah hari sebelum ni kita, kalau jadual biasa kita boleh recharge, kita boleh makan, kita boleh keluar keluar sekejap waktu office, keluar sekejap daripada rutin pejabat, rehat. Jadi rehat ni perlu, kalau boleh tidur sekejap sebelum Zuhur, ataupun dipanggil power nap. Bila kita power nap ni, kita bangun, lepas tu badan kita lebih segar, jadi lebih bertenaga untuk untuk baki hari yang kita ada sebut. Mungkin ada setengah orang tak boleh tidur, dah pejam mata tak lelap sebab tak biasa tidur tengah hari ke, atau faktor-faktor lain, ada stres ke, fikir apa. Tak apa, janji rehat. Kalau boleh lelap lebih baik. Kalau tak boleh lelap tak apa, rehat itu pun tengah hari pun dah cukup. Sebab kita dah bekerja daripada pagi, kita bangun awal sahur, kita dah bekerja tengah hari, rehat, lepas tu baru sambung balik rutin harian kita. Baik, satu lagi yang menjadi cabaran untuk fit rutin harian di bulan Ramadan ialah kita punya rutin ketagihan di hari biasa. Kita punya rutin ketagihan. So ada orang ketagih kafein, kopi, teh tarik, ada orang rokok, ada orang vape, ada orang makanan manis. So dia ada rutin-rutin dia tu. Yang itu pun nak bagi kurangkan badan kita terbeban, kita struggle dengan benda tu, kita latih sebelum puasa lah. Kita kurangkan, kita buat jadual kita waktu malam atau awal pagi sahaja. Kopi minum awal pagi sahaja. Lepas tu nak vape malam sahaja. Kita cuba tidak memperkenalkan, tarik benda tu daripada siang hari ke arah yang boleh akses masa bulan Ramadan, so ke arah pagi atau malam. Dan bila kita latih sebelum Ramadan lagi, seperti yang saya discuss tadi, dah masuk bulan Ramadan nanti tidak menjadi beban yang besar lah. Badan kita dah pun dilatih. Dan kalau boleh yang ni jadikan bulan Ramadan ini sebagai kickstart atau permulaan untuk kita buang ketagihan kita yang mana yang tak perlu. Sebab badan kita sebenarnya tak perlukan apa-apa benda yang kita kena bergantung. Jadi bila kita perkenalkan contohnya kopi, lepas tu kita rasa best kopi pagi itu, jadi kita pun terlalu bergantung. Kalau tak bergantung tak apa, minum kopi pun tak apa, tapi suka sebab sedap tak apa. Tapi kalau tak ada kopi tak boleh start hari tu, rasa lesu, ada sampai tahap menggeletar tangan. Jadi benda ni, ketagihan ini tidak elok untuk badan kita sebab dia benda asing. Kita perkenalkan, lepas tu kita bergantung pada dia. Jadi kalau kita dah boleh kurangkan semasa bulan puasa, atau boleh buang hujung bulan puasa kita boleh buang terus, why not kita kekalkan dengan gaya hidup tersebut tanpa kebergantungan kepada benda asing. Baik, saya rasa itu sahaja untuk topik yang diberikan kepada saya, iaitu stay fit during Ramadan. Jadi kita wrap up sedikit yang tadi. So stay fit during Ramadan. So Ramadan kita tahu bulan puasa, bulan yang jadual makan kita berubah, jadual bangun pagi kita berubah, ibadat kita lebih Ramadan. Lepas tu fit, kebolehan melakukan suatu kerja dengan lebih efisien. So dalam topik ni kita cover dua, fit bersenam semasa bulan Ramadan dan fit untuk kita melakukan ibadat atau rutin harian semasa Ramadan. Stay maknanya kekal. Jadi untuk orang dah biasa bersenam, okey, boleh bersenam juga semasa bulan puasa, tak ada masalah. Kalau yang baru nak mula bersenam semasa bulan Ramadan, tunda sikit lah, start lepas raya lah, sebab ini boleh nak start, cumanya kena dapatkan guide lah daripada orang yang tertentu, orang yang qualified. Okey, jadi untuk orang yang bersenam,
kena listen to your body. So anda tahu kemampuan diri anda. Anda nak bersenam pagi ke petang ke siang ke malam ke, lepas tu anda dah biasa lari let's say 5 km, nak kurangkan kepada 2 km ke 3 km ke, lepas tu tahu diri anda macam mana. So listen to your body, tidak menjadi masalah. Lepas tu kalau nak bersenam, plan buat jadual sebulan puasa tu, hari apa nak bersenam, senaman jenis apa, pukul berapa sebagainya, plan sebulan terus. Lebih baik. Nak bersenam siang hari, jaga elok sebab tenaga limited, makanan terhad. Tenaga terhad, tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau malam boleh nak full force, tapi kena ingat juga kalau full force pun esoknya lembik, sakit sikit badan pun, tak fit nak buat kerja itu ini, nak beribadat sakit pinggang lah semua, itu bahaya juga. So kena plan properly. Next, yang tajuk last kali, stay fit untuk kita fulfilling rutin harian. Jadi badan kita boleh adaptasi, so kita ajar siap-siap badan kita untuk fit in masuk jadual rutin bulan puasa. Bangun lebih awal, dah start puasa sebelum bulan puasa, dah latih siap-siap. Jaga makan, so makan secara bersederhana, makanan berkhasiat supaya badan kita dapat tenaga dan nutrien mencukupi untuk badan kita berfungsi dengan baik. Hidrasi, air, so air jaga betul-betul sebab kita senang hilang air sekarang musim panas. Minum air secara berkala supaya air kekal diganti, sebab air sentiasa hilang daripada badan kita, so kita pun ganti secara konsisten. Dan ya, rehat tengah hari atau power nap, tak dapat tidur, tak dapat lap, rehat juga, janji rehat supaya dapat recharge untuk baki hari tersebut. Dan last sekali ialah rutin ataupun ketagihan. Kalau boleh sebelum Ramadan dah latih diri kita. Bulan Ramadan tu nak menjadikan kickstart untuk kita tinggalkan ketagihan tersebut pun amatlah digalakkan. Baik, itu sahaja daripada saya. Jika ada soalan, boleh komen di bawah. Rakaman ini di Facebook, saya dimaklumkan di Facebook, jadi boleh komen, tanya soalan, insyaAllah saya assist untuk menjawab tersebut. Baik, itu sahaja. Jadi saya ucapkan selamat menyambut Ramadan, semoga dipermudahkan, semoga amal ibadat kita diterima Allah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.